Baik, terima kasih Fazil Hisham atas perkongsian untuk cerita pagi di Sarawak. Dan sekarang ini penonton, kita nak berbicara berkenaan pameran eksklusif Seniman Agong Tan Sri P. Ramlee. Untuk makluman anda, tahun 2023 ini genap 50 tahun pemergian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jadi cukup signifikan pameran eksklusif ini diadakan. Jadi untuk kita mengetahui lebih lanjut lagi, kita bersama dengan Datuk Jaafar Siddiq Haji Abdul Rahman yang merupakan Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia. Assalamualaikum Datuk, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Okey Datuk, pameran eksklusif Seniman Agong Tan Sri P. Ramlee. Mungkin Datuk boleh kongsikan kepada masyarakat di luar sana apa ideanya, tercetusnya idea untuk mengadakan hanya dikau Seniman Agong P. Ramlee ini. Pameran eksklusif ini kita adakan sempena memperingati 50 tahun lah pemergian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dia meninggal pada 29 Mei 1973. Jadi sebenarnya kita bekerjasama dengan Malaysia Airport Berhad. Ini peluang yang diberikan kepada Arkib. Sebab kita ni banyak kandungan. Kita menjadi content provider. Jadi P. Ramlee ini salah sebahagian daripada produk yang ada bersama Arkib. Jadi kita juga mengadakan program pengembangan dan advokasi. Jadi pameran ini sebenarnya untuk menengahkan bahan Arkib, P. Ramlee, dan juga untuk membolehkan masyarakat menyedari dan mengetahui tentang sumbangan jasa P. Ramlee ini kepada masyarakat. InsyaAllah. Pasti itu tumpuan ataupun objektif utama penganjuran pameran ini. Jadi apa antara pengisian utama sepanjang program ini berlangsung, Datuk? Sepanjang program ini berlangsung, dia akan bermula pada esok hari lah 22 bulan Mac. Akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Erin Agong Dagang, Menteri Perpaduan Negara. Jadi pameran ini akan meliputi beberapa komponen lah yang berkaitan dengan filem-filem yang diarahkan oleh P. Ramlee. Misalnya Bujang Lapuk, Seniman Bujang Lapuk. Kan? Jadi Pendekar Bujang Lapuk, kemudian ada juga berkaitan dengan Madu 3 dan 3 Abdul. Jadi ini merupakan filem-filem yang saya rasa cukup menarik dan menawan hati penonton, masyarakat, tidak kira apa bangsa dan tidak kira usia. Jadi pengisian ini saya rasa akan menarik perhatian sebab segmen-segmen itu kita cuba sesuaikan berdasarkan filem-filem yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau datang kita akan melihat sejarah tentang P. Ramlee itu sendiri dari segi perkembangan filmnya. Kemudian ada segmen untuk macam sekolah buta huruf. Ada untuk kerusi untuk sandingan pengantin seperti dalam Madu 3. Ada studio muzik P. Ramlee dalam 3 Abdul. Ada gua untuk Alibaba Bujang Lapuk dan penyamun nonton. Jadi ini memberikan peluang pada masyarakat untuk mendekati. Dan kita juga ada replika rumah P. Ramlee di situ yang boleh dihayati oleh pengunjung. Dan ada juga satu yang kita gunakan adalah macam kalau kita tengok cerita penyamun P. Ramlee itu dalam cerita Bujang Lapuk itu sebagainya. Jadi ada segmen yang kita gunakan juga karaoke untuk membolehkan pengunjung. Kita bina berdasarkan tandas daripada cerita. Wow, yang banyak pengisian menarik Datuk. Jadi itu untuk pengunjung lah. Okey, banyak sebenarnya pengisian menarik untuk anda menanti berkenaan dengan pameran eksklusif Seniman Agong Tan Sri P. Ramlee ini. Okey Datuk, tadi menyentuh berkenaan koleksi-koleksi Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang disimpan oleh Arkib Negara. Apa antara koleksi yang akan dipamerkan khususnya julung kali kepada masyarakat, Datuk? Yang kita pamerkan nanti, misalnya trofi yang dimenangi Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, kemudian berkaitan dengan alat muzik, ada juga kerusi untuk pengarahan filem dan beca yang digunakan untuk pelakonan. Jadi ini boleh digunakan ataupun dihayati oleh pengunjung, boleh mendapatkan suasana itu. Jadi sama yang kita pamerkan, kita pernah mengadakan pameran di luar, jadi kita pinjamkan sebahagian daripada benda yang asal untuk tontonan masyarakat. Okey Datuk, kita sedia maklum dengan penganjuran pameran eksklusif ini adalah untuk mengenang jasa dan juga sumbangan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dan difahamkan juga tujuan program ini dilaksanakan adalah untuk mengetengahkan ikon perpaduan P. Ramlee sebagai penyatu paduan masyarakat berbilang kaum negara kita, Datuk. Sesuai dengan peranan Arkib lah. Jadi Arkib Negara sekarang berada di bawah Kementerian Perpaduan. Jadi perpaduan itu sebenarnya salah satu elemen penting dalam sebuah negara. Jadi P. Ramlee ini, dia melangkaui masa dan merentasi masa. Saya rasa pada zaman P. Ramlee, tidak ada pengarah lain yang menggunakan pelakon bukan Melayu untuk berlakon dalam filmnya. Tapi kebanyakan filem P. Ramlee, dia boleh menyatakan isu-isu masyarakat. Dan jadi perpaduan itu sebenarnya elemen yang penting. Jadi kita melihat sebahagian daripada cerita yang dipaparkan dalam filem-filem itu boleh diterima. Dan kalau kita lihat, P. Ramlee ini sebenarnya tokoh perfilman yang tidak pernah ada kontroversi.
Jadi boleh diterima, maknanya boleh diterima oleh masyarakat. Jadi that's why kita memilih dan menyesuaikannya sebagai ikon perpaduan. Sangat sesuai lah Datuk untuk kita menyatu padukan masyarakat kita yang berbilang kaum di Malaysia. Okey Datuk, saya nak kembali semula berkenaan bahan-bahan koleksi Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang disimpan oleh Arkib. Adakah ianya semata-mata daripada pihak Arkib sendiri ataupun ada juga sumbangan pameran daripada pihak yang lain Datuk? Untuk segmen pameran ini semuanya berasal ataupun yang ada dalam simpanan Arkib lah. Tetapi ada juga sebahagian kita terima daripada sumbangan masyarakat. Jadi itu pun kita simpan sebagai koleksi besar. Jadi yang kita pamerkan ini pun sebenarnya mungkin tak sampai 10% daripada keseluruhan. Jadi ada banyak lagi. Yang ini kalau katakan pengunjung ingin mengetahui lebih lanjut tentang P. Ramlee, mereka boleh berkunjung ke Pustaka Peringatan P. Ramlee di Setapak. Kemudian ada satu lagi Rumah Kelahiran P. Ramlee di Pulau Pinang. Jadi dua-dua ini juga kita buka kepada orang awam untuk datang buat rujukan menyelidikan dan menghayati apa yang ada di situ lah. Okey, pastinya penonton juga tertanya Datuk, kenapa memilih Terminal 1 KLIA sebagai pusat pameran eksklusif ini? Terminal 1 KLIA ini sebenarnya kalau kita mengkaji tentang peranan Malaysia Airport Berhad tu, jadi di situ adalah tempat pertemuan. Jadi airport ni sebenarnya hub untuk pertemuan. Jadi pelbagai pengunjung ataupun travelers, orang yang melancong sebagainya akan bertemu di situ. Jadi di situ bila kita mengadakan pameran, maknanya kita tidak terhad pada satu kelompok komuniti. Jadi ruang rangkaian jangkauan pengunjung tu dari seluruh Malaysia. Dan di aras yang sama juga ruang pelepasan untuk penerbangan antarabangsa. Jadi pameran itu juga dua bahasa. Jadi kita memberi peluang membolehkan pengunjung sama ada dalam negara atau luar negara untuk menghayati dan mengenali P. Ramlee sebagai ikon negara kita, sebagai tokoh perfilman. Dan kita juga mengangkat P. Ramlee sebagai sebahagian pada negarawan ulung yang menyumbang banyak kepada dunia perfilman. Jadi pengiktirafan itu sebenarnya telah diberikan oleh Yang Persatuan Agong pada tahun 1962 melalui Pingat. Kemudian pada tahun 1990 P. Ramlee juga telah dianugerahkan gelaran Tan Sri secara anumerta. Maknanya ini adalah penghargaan pada P. Ramlee. Kita bukan cuba mempromosikan ataupun mengangkat beliau sebagai satu yang melebihi, tetapi sebenarnya untuk membolehkan masyarakat mengenal, menghayati akan sumbangan tokoh perfilman dan negarawan kita ni. Okey, pameran eksklusif ini akan bermula esok hari dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Perpaduan. Yang Berhormat Menteri Perpaduan, Datuk Aaron Agong Dagang. Okey, dan sama-sama kita merasai sendiri pengalaman untuk kita melihat bagaimana jasa dan juga sumbangan Tan Sri P. Ramlee ini. Dan Datuk, mungkin ada sedikit pengharapan daripada pihak Datuk sendiri dengan penganjuran pameran eksklusif ini. Bagaimana ianya dapat meningkatkan lagi kesedaran masyarakat, khususnya jasa sumbangan Tan Sri P. Ramlee ini bukan saja untuk masyarakat Malaysia tapi juga masyarakat daripada negara-negara luar, Datuk. Yang pertamanya kita mengatakan tadi sebagai ikon perpaduan. Jadi semua bangsa berbilang kaum boleh datang menghayati. Kita juga nakkan memperkenalkan pada generasi muda. Dan yang penting sebenarnya apabila kita mempamerkan itu, dia juga menjadi satu pembakar semangat pada generasi muda. Kalau boleh kita mencabar jika ada generasi yang boleh menggantikan P. Ramlee. Setakat ini kita belum bertemu ya. Jadi mungkin 10 tahun, 100 tahun kita belum bertemu lagi. Seorang yang boleh mengarang lagu, menulis skrip, mengarah filem, berlakon. Jadi kita tahu kehebatan P. Ramlee. Jadi sehingga sekarang tidak ada lagi orang yang mampu mencabar pencapaian itu. Jadi kita sebagai akib menyimpan bahan, memberikan promosi kepada masyarakat, tapi dalam masa yang sama kalau boleh kita dapat menemukan pengganti P. Ramlee. InsyaAllah. Ataupun menyamai pencapaian P. Ramlee. InsyaAllah. Okey, Datuk, mungkin ada dari segi jumlah sasaran pengunjung daripada pihak Datuk untuk pameran eksklusif ini? Pameran ini biasanya kita mensasarkan dalam mungkin 50 ke 60 ribu. Itu paling sedikit lah. Sebab kadang-kadang kita juga pernah mengadakan pameran di tempat lain. Jadi situasi itu yang sama. Jadi kita menjagakan P. Ramlee ini mungkin akan mencapai lebih. Sebab dalam bulan puasa nanti, kemudian sambutan perayaan, jadi Malaysia Airport Berhad itu sebagai hub pertemuan Terminal 1 tadi. Jadi saya rasa akan jumlahnya melebihi daripada 50,000. Itu jangkaan kami. Okey, untuk mencapai sasaran 50,000 itu sekali lagi kita nak war-warkan tarikh penting untuk pameran eksklusif ini, Datuk. Ya, pameran ini bermula daripada 22 Mac besok sehinggalah kepada 31 Mei 2023. Jadi kita menjemput semua warga Malaysia
untuk berkunjung. Jadi boleh bawa family dan sebagainya. InsyaAllah. Dan pasti itu antara harapan kita untuk masyarakat semua, khususnya untuk kita melihat sendiri, merasai pengalaman pameran eksklusif Seniman Agong Tan Sri P. Ramlee yang diadakan di KLIA Terminal 1. Dan pasti terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Jaafar Siddiq Haji Abdul Rahman yang merupakan Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia. Terima kasih Datuk. Terima kasih kembali. Okey penonton, sekarang ini kita akan terus sahaja ke Jabatan Meteorologi Malaysia, MAPS Malaysia, untuk kita mengetahui perkembangan cuaca di seluruh negara sepanjang